Baik, terima kasih DJ Farah Fauzi dan juga Azra. Saya melambai sebenarnya bukan Syafiqah. Syafiqah dekat saya dekat sini. Okey, untuk kita teruskan topik kita hari ini dalam slot komentar @SPM untuk kita semarakkan lagi budaya inovasi. Dan untuk itu kita bawakan tetamu cukup istimewa. Kita persilakan Profesor Madya Dr. Rosmila Misnan, Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris. Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Dan sebelahnya pula kita bersama dengan Profesor Dr. Ahmad Zazimin, Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris juga. Apa khabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi untuk kita sebelum kita tanyakan tentang apakah ia expo yang kita akan bawakan pada November ini, sebelum itu bagaimana untuk kita sama-sama memudayakan STEM ini dalam kalangan masyarakat kita sebenarnya? Okey, terima kasih Irfan dan juga tim Selamat Pagi Malaysia kerana menjemput kami. Okey, sebenarnya pendidikan STEM memang sangat penting untuk pembangunan dan juga kemajuan sebuah negara. Sebagai contoh dalam krisis pandemik COVID-19 ya, dan juga banjir besar yang melanda Malaysia, kita boleh nampak sebenarnya kepentingan pendidikan STEM dalam sebuah negara. Dan ini menunjukkan bahawa pembudayaan itu sangat pentinglah untuk semua pihak. Dan contohnya ya, kalau tanpa bidang STEM, tanpa bidang contohnya bidang perubatan, bioteknologi dan juga kejuruteraan, kemungkinan negara tidak dapat menangani isu tersebut dengan berkesan. Dan kerajaan melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia tahun 2013 hingga 2025 juga telah memberi penekanan yang terhadap pendidikan STEM. Ini kerana adalah untuk usaha kerajaan untuk meningkatkan bilangan pakar dalam bidang sains dan teknologi. Okey, dan namun statistik terkini menunjukkan bahawa trend negara kita mempunyai kemerosotan dari segi bilangan pelajar yang mengikuti aliran STEM di sekolah. Ya, dan trend ini sebenarnya berlanjutan sehingga ke peringkat universiti, di mana terdapat banyak kuota pengajian dalam sains dan teknologi yang tidak dapat dipenuhi kerana kekurangan pelajar dalam aliran STEM. Justru itu inisiatif kerajaan yang diumumkan baru-baru ini, iaitu peruntukan dalam bajet 2024 sebanyak 100 juta untuk pendidikan STEM dilihat sebagai usaha kerajaan yang menunjukkan keseriusan kerajaan lah untuk menangani isu berkaitan dengan STEM ini. Okey, dan kita sebagai semua pihak perlu bekerjasama sebenarnya untuk memastikan pelajar-pelajar dalam aliran STEM ini dapat ditingkatkan ya, untuk antaranya melalui pembudayaan STEM ni, Irfan. Ya, betul. Seperti apa yang dikatakan oleh doktor tadi, STEM ini merupakan satu cabang pendidikan yang sangat-sangat penting untuk pembangunan negara kita. Dan kalau kiranya pelajar-pelajar juga tidak mahu meneruskan pendidikan dalam bidang STEM ini, merupakan satu kelemahan buat negara dan kerugian buat kita semua. Ya, betul. Jadi, sehubungan dengan itu, kita akan adakan satu expo iaitu Edu@Innovate 2023 yang akan berlangsung bulan November ini di UPSI. Jadi, mungkin Dato' boleh kongsikan tentang perkara ini? Okey, Edu-Innovate ini sebenarnya adalah satu expo pameran penyelidikan berasaskan pendidikan yang mana ia mengetengahkan inovasi dan juga produk-produk berasaskan pendidikan yang dihasilkan ataupun hasil pendidikan daripada penyelidik dan juga pelajar-pelajar daripada universiti awam, universiti swasta, institut pendidikan seperti Institut Pendidikan Guru, Kolej Komuniti, IPG, industri dan juga komuniti, dan juga peserta daripada peringkat antarabangsa dan juga dalam negara lah. Kita Edu-Innovate ini insya-Allah akan berlangsung di Dewan Tuanku Chancellor UPSI pada 8 hingga 9 November 2023, dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, iaitu Menteri Pendidikan Tinggi. Manakala majlis penutup dan penyampaian anugerah akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Tuan Teh Kok Lim, iaitu Exco Sains Teknologi dan juga Pendidikan Hijau Perak. Baik, untuk kita bercakap lebih lanjut tentang Edu&Innovate ini, mungkin Prof. Zazimin boleh kongsikan antara tema dan juga objektif yang kita bawakan dalam Edu&Innovate 2023. Okay, terima kasih Saudara Irfan. Sama-sama. Okey. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh pengarah Prof. Madya Dr. Rosmila tadi, tema yang telah kita highlightkan adalah berkaitan dengan Synergizing International Education 5.0 in Knowledge, Industry and Humanities. Maksudnya bagaimana kita nak sepadukan antara mesin dan juga manusia. Sekarang ini 5.0 kan bercerita tentang mesin dan manusia. Jadi kalau kita lihat lewat
masa kini banyak bincang tentang artificial intelligence, IoT kan. Dan ini penting untuk perlu ada keinsanan, dan keinsanan itu perlu diintegrasikan, disepadukan agar teknologi itu dapat dipandu ke arah yang lebih bersifat insan, dan juga yang paling penting adalah bersifat peribumi, locality context. Jadi ini pentingnya Edu Innovate ini untuk garapkan daya cipta, terutama di peringkat tempatan dan juga di antarabangsa. Yang kita lihat sekarang ini, inovasi itu sangat penting kepada perubahan sesuatu masyarakat dan juga negara. Dan kalau kita bercakap tentang keseimbangan, sama ada teknologi dan juga manusia, mungkin Prof boleh kongsikan juga apa peri pentingnya untuk kita seimbangkan kedua perkara ini? Oh, sangat penting. Sebab itu kalau kita lihat konsep Madani yang dibawa oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, sebenarnya konsep itulah yang saya agak penting untuk dijadikan asas, terutama inovasi-inovasi dicipta itu agar boleh dijelmakan untuk pembangunan sesebuah negara dan juga pembangunan sesebuah masyarakat. Kerana kita boleh lari antara teknologi dan juga manusia. Jadi keseimbangan itu penting sebab ini akan membawa kepada pembangunan yang lebih bermakna kepada negara kita. Baik, Dr. Rosmila. Kalau kita nak bercakap tentang projek-projek inovasi dan juga Expo dah banyak sebelum ini. Jadi apakah keistimewaan Edu Innovate kali ini yang kita bawakan berbanding dengan Expo-Expo yang lain? Okey, terima kasih Irfan. Okey, berbanding dengan Expo pendidikan yang lain, sebenarnya Edu Innovate ini adalah sangat istimewa kerana ialah satu-satunya expo pameran pendidikan yang mengetengahkan produk-produk inovasi daripada hasil pendidikan. So dia berfokuskan pada pendidikan dan pelbagai inovasi sebenarnya daripada dalam dan luar negara akan dikongsi oleh peserta dalam pameran ini, dan ia meliputi sebenarnya pelbagai aspek pendidikan berkaitan contohnya konsep dan idea, modul, alat bantu mengajar, reka bentuk kurikulum, pendidikan keusahawanan dan sebagainya, yang mana semua ini adalah meliputi semua kluster pendidikan yang digariskan oleh UNESCO. Itu perbezaan dia berbanding dengan yang lain, Irfan. Baik. Jadi kalau kita tanya dengan Prof pula Prof terangkan kepada kita tentang kluster-kluster yang dipamerkan dalam Edu Innovate dan pengisian aktiviti yang ada sana nanti. Sebab itu Edu Innovate itu inovasi pendidikan. Sebab itu uniknya kami laksanakan Edu Innovate ini. Jadi kluster-klusternya itu lebih bersifat pendidikan. Contohnya menekankan dari segi aspek kurikulum dan pedagogi, aspek pentaksiran pendidikan, kepimpinan pendidikan, TVET, pendidikan awal kanak-kanak, termasuklah berkaitan dengan keinsanan macam remaja, pembelajaran sepanjang hayat, community dan juga STEM sebagaimana yang tegaskan tadi. Jadi ini antara kluster-kluster penting dalam pendidikan yang harus dijelmuakan. Sebab yang kita lihat biasanya yang berbentuk teknologi, contoh artificial intelligence, IoT dan sebagainya. Tapi yang uniknya kita bedah siasat lagi, terutama yang berkait dengan pendidikan. Itu yang kita nak highlightkan. Sebab itu, Saudara Irfan, kalau kita tengok aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan lebih kepada pendidikan, turun kepada rakyat, turun kepada komuniti. Contohnya kita jemput beberapa komuniti untuk bersama-sama dalam membuat persembahan, dan juga salah satu perkara yang penting adalah dari segi industri. Industri ini penting dalam konteks inovasi sebab dia yang akan lesenkan kita punya teknologi, dia yang akan marketkan kita punya teknologi. Kita ada aktiviti daripada industri, daripada sokongan kuat daripada MOSTI. Kemudian kita jemput juga juara Innovaton tempoh hari, yang ada Innovaton, program Innovaton tempoh hari. Kemudian beberapa pameran dan pertandingan daripada rakan-rakan pencipta kita. Jadi itu antara yang kita highlightkan. Termasuklah knowledge transfer program yang akan dikelolakan oleh pensyarah-pensyarah pakar kita. Yang memang ada banyak projek di UPSI yang kita laksanakan untuk turun ke masyarakat
terang tentang bagaimana agaknya inovasi yang berbentuk perkhidmatan. Itu jarang dilaksanakan. Ya. Betul. Jadi sokongan dan juga kesepaduan itu sangat-sangat diperlukan untuk kita memberikan inovasi kita dalam kalangan masyarakat sendiri. Jadi jam terus berdetik setakat ini, bagaimana dengan persiapan ke arah Edu Innovate 2023, Puan? Okey, alhamdulillah persiapan kita memang dah hampir mencapai 90% lah. Ya, dan semua tim memang sedang bekerja kuatlah untuk memastikan Edu Innovate berjalan dengan lancar dan juga mencapai matlamat yang disasarkan. Jadi harapan doktor sendiri, Prof sendiri untuk kali ini Edu Innovate bagaimana untuk kita terus menjayakan dan juga menyinarkan lagi inovasi dalam rakyat Malaysia. Yang paling penting datanglah nanti. Betul. Bersama-sama meriahkan Edu Innovate. Dan sudah pasti tiada yang pasti melainkan mati kecuali perubahan. Betul. Maksudnya nak berubah ini mesti ada inovasi. Sebab inovasi ini satu perubahan dan satu novelty yang penting kepada sesuatu masyarakat dan juga negara. Jom datang di Edu Innovate 2023. Jom kita semarakkan berinovasi di UPSI nanti 8 dan 9 November nanti. Jadi terima kasih ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Rosmilah Misnan, Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga Profesor Dr. Ahmad Jazimin, Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Pendidikan dan Inovasi Universiti Pendidikan Sultan Idris, untuk kita terus menyemarakkan semangat inovasi dalam Malaysia. Terima kasih sekali ucapkan.